Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan limpah perkenannya pada pagi ini kita bertemu sekali lagi dalam kelas pengajian kita, iaitulah Al-Qawaid Al-Arba' karangan Syekhul Islam Al-Mujadid Al-Mujahid Al-Mujaddidul Mujahid Al-Allamatu Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an. Dan pada kelas yang lalu, seingat ana, kita telah pun mengambil Al-Qa'idatu Al-Thaniyah, kaedah yang kedua daripada 4 kaedah ini. Betul lah, kita dah ambil kaedah yang kedua, iaitulah yang menyebutkan tentang punca dan kenapa orang musyrikin menyembah selain Allah Ta'ala. Setelah mana kita sebutkan dalam kaedah yang pertama bahawasanya annal kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Bahawa orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, bahkan berikrar bahawasanya Allah lah pencipta dan pentadbir semata-mata. Tapi itu tidak menjadikan mereka Muslim. Kenapa? Jawapannya adalah pada Al-Qa'idatu Thaniyah. Annahum yaquluna ma da'unahum wa ta'ati. Mereka orang musyrikin memberikan kita tidak menyembah hanya Allah sahaja, bahkan mereka menjadikan dalam proses peribadatan mereka itu perantara. Kerana untuk mencari kedudukan yang lebih dekat dan memohon syafaat, perantara, intercessors, mediators. Inilah yang mereka pohon kepada sembahan-sembahan mereka. Maka inilah syirik. Dan kita telah jelaskan bahawa syafa'ah terbahagi kepada dua. Asy-syafa'atu wasyafa'atu syafa'atani. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatah. Asy-syafa'atu al-manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Syafaat, ada dua syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran dan syafaat yang diisbatkan oleh Al-Quran. Dan kita dah sebutkan makna syafaat. Dan bahawa syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran ialah yang diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang tidak ada kemampuan, yang tidak ada keupayaan untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَقَوْلَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ مِنْ بَعْدِ الْإِذْنِ وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ. Yani syafaat yang diisbatkan itu ialah syafaat yang diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang memberi syafaat, wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, dimuliakan Allah dengan syafaat. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu min ba'dil idhni wad dalilu qawluhu kama qala ta'ala man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Jadi ini kita dah bahaskan kaedah yang kedua. Kesimpulannya kita kata orang musyrikin syirik mereka bukanlah pada rububiyah tetapi pada uluhiyah. Dan punca mereka melakukan syirik itu ialah kerana mereka hendak memohon
meminta bantuan dalam menyampaikan hajat mereka dengan anggapan bahawa mereka ini orang yang berdosa atau makhluk yang lemah. So mereka mencari konon-kononnya makhluk-makhluk lain yang lebih dekat dengan Allah dalam usaha untuk menyampaikan hajat mereka tersebut kepada Allah, atau dengan anggapan bahawa makhluk yang dijadikan perantara ini mempunyai hak khusus yang Allah beri kepada mereka. Ini juga satu kepercayaan mereka. Anggapan bahawa makhluk yang mereka minta ini ada satu hak khusus yang mereka boleh lakukan permohonan hajat itu tanpa merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Allah Ta'ala ingkar yang mana syafaat mestilah mendapat izin daripada Allah Ta'ala pada setiap perkara. So, seingat anak kita dah selesaikan kaedah yang kedua. Betul? Taib. Betul, Ustaz. Okay. So, hari ini kita masuk al-qa'idatu al-thalithah. Kaedah yang ketiga. Al-qa'idatu al-thalithah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah tabaraka wa taala kepada golongan manusia yang mutafarriqina fi ibadatihim, yang berbeza-beza pada ibadat mereka. Maksud ibadat yang Musannif nak maksud di sini ialah tata cara ibadat dan bentuk sembahan yang mereka sembah. Lalu dia kata minhum may ya'budul malaikata wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budu al-ashjara wal-ahjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal-qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada golongan musyrikin yang mereka itu ada pelbagai sembahan. Tidak terhad kepada satu bentuk sembahan sahaja. Kerana ini nak menjawab syubhat bahawa walaupun perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang tasawuf, orang sufi dan juga syiah dan apa sahaja golongan yang ada yang mendakwa mereka ini Muslim, yang mereka menyeru orang mati, wali di kubur dan sebagainya, dia berkata walaupun dari segi hakikatnya perbuatan kami nampak sama macam perbuatan orang musyrikin, meminta syafaat orang tengah dan sebagainya, tetapi ada beza. Apa beza dia? Dia kata mereka sembah berhala. Orang musyrikin sembah berhala, sembah tokong, sembah patung. Kami tak sembah tokong, tak sembah patung. Kami sembah apa? Sembah wali, sembah nabi. Kami minta syafaat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapan kita adalah kufur. Yang menjadi kufur dalam masalah syirik ini ialah bukan pada apa yang disembah daripada makhluk, tetapi menyembah makhluk, tak kira lah apa bentuk makhluk. Tak kira apa bentuk makhluk tersebut. Asalkan ianya adalah sembahan yang dipersembahkan, yang dihadapkan untuk selain Allah, tak kiralah kepada siapa makhluk itu yang dihadapkan kepadanya peribadatan tersebut, maka ianya adalah syirkun akbar. Dalilnya Nabi SAW diutuskan kepada orang musyrikin. Musyrikin di zaman Nabi SAW, sembahan mereka bukan terhad kepada berhala. Bahkan yang menyembah berhala itu sendiri bukanlah maksud mereka patung itu, tetapi apa yang diwakili oleh patung itu. Bukan patung itu, tetapi apa yang diwakili. Patung itu hanya simbol. Macam orang Kristian sembah salib. Dia marah kalau kita kata dia sembah salib. Dia kata tak sembah. Tapi yang dia sembah itu apa yang diwakili oleh salib. Oleh salib itu, iaitu Tuhan dia yang kononnya, na'udzubillah min zalik, di salib di kayu tersebut. Nas'alullah al-afiyah.
Jadi memanglah mereka takkan mengaku. Jadi kita kata kepada golongan musyrikin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim ay ma'budatihim. Minhum man ya'budul malaikah. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Ada yang menyembah nabi-nabi dan orang salih. Wa minhum man ya'budu al-ashjara wal ahjar. Ada yang menyembah batu dan pokok kayu-kayan. Wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi perangi semuanya. Nabi tidak ada kata aku hanya datang nak hapuskan orang musyrikin yang sembah berhala saja, tak ada. Nabi memerangi dan Nabi menyeru ke semua mereka ini untuk masuk Islam. Dan Nabi membantah perbuatan mereka. Nabi tidak pernah kata, aku hanya datang nak hapuskan syirik yang berkaitan dengan berhala saja. Tak pernah. Allahu Akbar. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka semuanya. Tuhan arahkan Nabi SAW untuk memerangi semua orang musyrikin tanpa dibezakan antara musyrikin itu, musyrikin yang menyembah berhala kah, menyembah matahari kah, bulan kah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semuanya sehingga tidak ada satu bentuk syirik pun. Hatta la takuna fitnatun. Fitnatun di sini nakirah. Maknanya am. Pada semua bentuk syirik. Fitnah di sini maknanya syirik. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan agama itu, peribadatan itu semuanya hanya untuk Allah. Allah Ta'ala tidak pernah ada dalam mana-mana suruhan dalam Al-Quran untuk mengkhususkan golongan musyrikin tertentu supaya mereka tidak diperangi. Bahkan semuanya diperangi. Cuma yang datang ialah pada mengambil jizyah. Ini ada khilaf dalam kalangan fuqaha. Para ulama bersepakat ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan juga Majusi boleh diambil daripada mereka jizyah. Yakni dibenarkan untuk mereka tidak menganut Islam dan hidup sebagai warga negara Muslim. Dengan syarat mereka membayar jizyah dan tunduk kepada undang-undang Islam. Selain daripada tiga golongan ini, berlaku khilaf. Adakah mereka diizinkan untuk terus menganut agama mereka atau kita perangi mereka sampai mereka masuk Islam ataupun dibunuh? Jumhur, kebanyakan ulama melihat diperangi. Dan sebahagian ulama antaranya Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala berpendapat boleh diambil jizyah daripada semua orang kafir. Dan inilah qaul yang insya-Allah lebih dekat dengan dalil. Bukan kerana kita mengatakan ini adalah lebih realistik, tapi dari segi dalil, dalalah menunjukkan begitu. Wallahu a'lam. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil bahawa orang musyrikin ni sembahan mereka banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak. Jadi kalau kita faham perenggan yang pertama daripada kaedah yang ketiga ini, ialah kita nak bagi tahu kata syirik ini kaedahnya bukan pada apa yang disembah, tetapi pada dhabitnya atau prinsipnya ataupun manat hukumnya, tempat terletak hukumnya ialah mengalihkan apa-apa ibadat kepada selain Allah. Selain Allah ni tak kira lah apa yang selain Allah. Apa yang selain Allah maka dia adalah makhluk. As long as dia makhluk, dia tidak layak disembah. طيب. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dalam surah An-Naml Allah Ta'ala kata, dan di antara tanda-tanda Allah itu, tanda-tanda ayatnya, kewujudannya, kebesarannya, ketuhanannya adalah
siang dan malam, al-lail wan nahar, pergerakan bumi jadi siang dan malam ini adalah di antara tanda silih berganti. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan, yang mana pergerakan matahari dan bulan inilah yang menghasilkan siang dan malam tadi. Maka Tuhan kata la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Oleh itu janganlah kamu sujud untuk matahari dan janganlah kamu sujud untuk bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah hanya untuk Allah jikalau benar kamu hanya mengabdikan diri kepada Allah. Kalau benar kamu hanya menyembah Allah, sujud untuk Allah Ta'ala sahaja. So ini dalil yang jelas. Dan kita semua tahu Ratu Sabak yang diutuskan kepada mereka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ataupun yang Nabi Sulaiman alaihissalam dakwah kepada mereka, walaupun mereka bukan diutuskan kepada mereka Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman telah mengambil inisiatif untuk menyeru mereka kepada Islam. Mereka itu menyembah matahari. Allahu akbar kabira. Dan syirik dalam kalangan manusia ini berlaku pada dua perkara. Orang musyrikin, sembahan mereka kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama, jirim samawi, al-ajramu as-samawiyah. Al-ajramu as-samawiyah wa hiya al-kawakibu wal-aflaku wasyamsu wal-qamar. Mereka menyembah apa yang di langit, iaitulah jirim-jirim langit, iaitulah bintang-bintang, planet-planet, bulan dan matahari. وهذا هو الشرك الصابئة قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Ini adalah syirik orang Sabi'ah, umat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua ialah menyembah al-ajramul ardiyah, jirim-jirim yang ada di daratan, di bumi. Al-ajramul ardiyah wahya كالصالحين والأنبياء والجن, seperti orang saleh dan nabi-nabi. Orang saleh dan nabi-nabi. Dan punca mereka menyembah jirim langit ini, kebanyakan mereka melihat jirim langit ini tempat tinggalnya malaikat, masakinul malaikah. So mereka menyembah malaikat. Mereka menyembah malaikat, yang dalam bahasa Melayunya atau disebut dewa-dewa dan dewi-dewi. Okay. Ini yang biasa disebut. Dan menyembah keramat-keramat. Keramat-keramat di bumi. Keramat. Di Malaysia ni ada keramat Pulau Besar. Keramat Kubuk Panjang. Macam-macam lah keramat tu ada. Okay. Jadi dia menyembah kubur. Orang yang disembah kubur itu maksudnya orang mati dalam kubur. Itulah orang soleh yang dianggap soleh. Sama ada orang tu soleh sungguh atau dianggap soleh tapi dia sendiri tak soleh, itu cerita lain lah. Termasuklah para nabi, para anbiya. Nabi SAW sebelum wafat bersabda, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhul qubur masajid. Nabi SAW kata, sesungguhnya umat sebelum kamu, Yahudi dan Nasrani, menjadikan kubur sebagai masjid, sebagai tempat ibadat. Maka jangan kamu jadikan kubur sebagai tempat ibadat. Inni nahaitukum an dhalik. Aku melarang kamu daripada perkara tersebut. Dan ketika Nabi SAW nak wafat, ketika sedang nazak, sedang dicabut rohnya, apa Nabi kata? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
Laknat Allah lah ke atas Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadat. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah kamu jadikan kuburku sebagai wathan, sebagai sembahan yang disembah selain Allah. Nabi berdoa, jangan jadikan kuburku sebagai wathan, sebagai berhala yang disembah. Nabi minta lindung daripada kuburnya dijadikan berhala sembahan. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Telah beratlah murka Allah kepada orang yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Kita dah ambil dalam kitab Tauhid. Bukan sahaja menyembah kubur, bahkan menjadikan kuburan sebagai tempat salat adalah dilarang dengan larangan yang keras. Datang laknat, maknanya dia dosa besar. Itu bukan sembah kubur, itu hanya beribadat di kawasan perkuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadat, tempat salat. Nas'alullah al-afiyah. Jadi menyembah kubur tentu lebih dahsyat lagi. Menyembah orang yang mati. Menyembah makhluk yang hidup, yang dianggap salih. Nas'alullah al-afiyah. So kesimpulannya, sembahan orang musyrikin terbahagi kepada dua ini. Sama ada yang di langit atau yang di bumi. Di langit ialah planet-planet, termasuklah kita kata malaikat tadi. Di bumi orang soleh, sama ada orang soleh tu orang biasa ataupun nabi ataupun jin. Menyembah jin. Kita macam orang musyrikin jahiliyah, bila mereka turun musafir berhenti di satu wadi, mereka akan kata a'udzu bi'azimi hadzal wadi min sufaha'i qaumi, na'udzu billahi min zalik. Aku berlindung dengan tuan lembah ini daripada kaumnya yang nakal. Apa dia? Tuan di sini jin. Dia minta lindung kepada tuan kepala jin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan adalah segolongan lelaki manusia minta perlindungan dengan segolongan lelaki jin. Lalu manusia ini menambahkan kesyirikan golongan jin. Allahul Musta'an. Ya, Tuhan namakan perbuatan mereka ini syirkun. Syirik. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Man nazala manzilan faqala a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Nabi kata, siapa yang berhenti satu kawasan dalam musafir, lalu dia membaca doa a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang dia ciptakan, tidak akan memudaratkannya sesuatu pun sehinggalah dia bergerak meninggalkan tempat yang dia berhenti rehat tadi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan Al-Falaq daripada kejahatan apa yang dia ciptakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. So kita disuruh isti'azah, minta perlindungan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi bila kita faham bahawa sembahan orang musyrikin tidak terhad kepada berhala, maka bukanlah maknanya bila kamu menyembah wali, orang soleh yang masih hidup, kamu sujud untuknya, kamu pergi kepadanya, kamu minta perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh Allah, seperti mengampunkan dosa, minta dia panjangkan umur, minta dia masukkan kamu ke syurga, minta dia kawal hati kamu, nas'alullah al-afiyah. Setengah orang tarikat, dia percaya tok guru dia, tok syekh dia boleh kawal hati dia.
So boleh pantau dia. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Ini semua adalah syirkun akbar. Bukan makna mesti nak tunggu kamu buat patung untuk Syekh. Walaupun tak heran orang sufi dah buat dah pun maknanya. Kan? Nak cerita pasal patung gambar ni banyak aja. Jadi apa yang dibawa oleh musannif nak buktikan bahawasanya orang musyrikin menyembah banyak sembahan selain daripada berhala. Maksudnya bahkan berhala itu saya kita kata tadi dia bukan maksud li zati. Al-asnam laysat maqsudatan li zatiha. Walakinnaha ramzatun li ma'bud. Ramzatun li ma'bud min dunillahi ta'ala. Berhala itu sendiri bukan maksud pada zatnya tetapi dia hanyalah simbolik kepada apa yang mereka sembah. Nas'alullah al-afiyah. Maka musannif bawakan di sini dalil bahawasanya ada orang menyembah matahari dan bulan. Sebab itu Tuhan kata la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kamu sujud untuk matahari dan jangan kamu sujud untuk bulan, tetapi sujudlah hanya kepada Allah jikalau benar kamu hanya beribadat untuk Dia sahaja. Jadi ayat ini sarih. Pertamanya menyatakan di sana ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Dan mereka ini kafir. Dan Allah mengatakan menyembah matahari dan bulan berlawanan dengan tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah tidak sembah kecuali Allah. Tidak menyembah matahari dan bulan. Allahu Akbar kabira. Dan jelas nas sarih menunjukkan bahawa sujud termasuk dalam bentuk ibadah. Yang dilakukan hanya demi untuk Allah Jalla wa'ala. Dan sujud untuk demi selain Allah adalah syirkun akbar. Adalah syirik akbar. Sujud dia ada dua keadaan. Pertama sujud demi dan untuk kerana. Yang ini kalau dibuat kerana untuk selain Allah Jalla wa'ala maka ianya adalah syirkun akbar. Mukhrijun anil millah. Yang kedua sujud kepada di hadapan, sujud di hadapan makhluk kerana menghormati. Ini berlaku pada makhluk yang hidup yang hadir di depan kita seperti mak ayah dan pada makhluk yang bukan disembah tetapi dia makhluk yang dihormati. Seperti kalau satu anak sujud tunduk hormat pada mak ayah dia sampai kepada haddur rukuk, sampai kepada had rukuk. So, sujud itu ialah haddur rukuk. Kalau sampai ke tahap rukuk, itu dipanggil sujud yang dilarang, yang boleh membawa kepada syirik. Kerana ini adalah zahir perbuatan rukuk dan sujud ke tanah, ini adalah jelas perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram jikalau dilakukan kepada makhluk di hadapan makhluk sebagai tanda hormat. Sebagai tanda hormat. Kerana dia membawa kepada bentuk sembahan. Nak sama macam bentuk menyembah. Adapun jikalau dia rukuk atau sujud ke tanah, tunduk ke tanah atau dia rukuk, sekurang-kurang had sujud ialah rukuk. Sujud dalam makna di sini. Kepada kubur atau berhala atau makhluk yang memang diketahui makhluk ini diiktikadkan padanya kelebihan-kelebihan yang membawa kepada kepercayaan dia ada hak untuk disembah. Seperti sujudnya orang sufi kepada Tok Guru, Tok Syekh. Maka ini adalah syirkun akbar, mukhrijun anil millah. Tak kiralah apa bentuk sujud yang dia buat. Sama ada had rukuk ataupun sujud ke tanah atau tak mencecah tanah, hukumnya adalah kufur dan syirik akbar. Kerana ini jelas dia adalah sujud untuk kerana selain Allah Azza wa Jalla. Adapun sujud hormat kepada makhluk yang hidup di hadapannya,
dan makhluk itu bukan sesuatu yang disembah, tetapi ialah yang dihormati seperti ibu ayah, maka hukumnya adalah haram dan berdosa dan dilarang sama sekali. Allahu akbar kabira. Jadi ini kita kena faham dhabit yang dikatakan sujud yang macam mana menjadi syirik. Sujud kepada sembahan agama lain, sujud kepada apa yang telah diketahui ianya adalah sembahan selain Allah, ini adalah kufur secara mutlak. Tidak ada lagi ihtimal kecuali ianya kufur. Sama ada dia lakukan sujud itu dengan tujuan untuk menyembah atau tujuannya adalah untuk suka-suka. Dan ini insya-Allah kita akan bahaskan pada kitab yang akan datang selepas tamat kitab ini, iaitu kitab Nawaqidul Islam. Pembatal keislaman. Insya-Allah taala. Jadi poinnya di sini adalah tujuan musannif bawa dalil ini adalah untuk menyatakan bahawa ada golongan musyrikin yang menyembah matahari dan bulan. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Allah Ta'ala kata tidaklah seorang Nabi yang telah diberikan Allah kepadanya kenabian, dia tidak mungkin akan suruh kamu untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi yang lain sebagai sembahan, arbaban. Kemudian Tuhan kata aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mereka hendak menyuruh kamu kufur setelah mana kamu menjadi muslim? Jelas bahawa perbuatan mengambil malaikat dan nabi sebagai sembahan adalah kufur. Sebab Tuhan kata tidak mungkin ada ajaran nabi yang suruh kamu sembah malaikat. Kalimah arbaban di sini jamak bagi Rabb, maka datang iskal kepada golongan. Tadi kita kata orang musyrikin tidak mengambil sembahan mereka dalam konsep rububiyah. Tapi sini Allah Ta'ala guna arbaban. Pasal apa? Pasal apa Tuhan guna di sini namanya arbaban? Arbaban di sini bukan makna mereka menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai apa? Sebagai Tuhan yang mustaqil, yang mencipta dan mentadbir. Tetapi arbaban di sini maknanya protector, pelindung. Sebab kalimah Rabb maknanya pencipta, pentadbir, pemelihara, penjaga, al-muslih. So yang dimaksudkan mereka ini sebagai arbaban ialah huffazan, penjaga, pelindung. Iaitulah sebagai perantara untuk memohon perlindungan. Ini seperti yang dilakukan oleh golongan Kristian sebagai misalnya. Sebagai misal kita boleh tengok orang Kristian dalam doa mereka kepada santos dan malaikat. Antara golongan yang makruf dan masyhur menyembah malaikat sebagai misal ialah Kristian Katolik dan juga Ortodoks. Apa yang selalu mereka minta kepada malaikat? Kalau kita perhatikan dalam doa harian mereka, ialah minta perlindungan. Seperti minta perlindungan kepada Mikail, the archangel. Masalahnya, dia akan minta, please protect us, dia berkata. Pray for us,
berdoalah untuk kami dan lindungilah kami. Nas'alullah al-afiyah. So itu yang biasanya mereka minta kepada sembahan-sembahan tersebut. Kan? So dari sudut mereka beriktikad bahawa malaikat dan para nabi ini boleh menjadi pemelihara, pelindung mereka, itu maknanya diambil sebagai Rabb. Tetapi bukan Rabbun mustaqillun. Bukan makna mereka beriktikad malaikat inilah yang sendirinya boleh menjaga dan memelihara mereka ataupun ada kuasa mencipta dan mentadbir alam. Tidak. Tetapi macam kita sebut tadi, mereka beriktikad malaikat itu diberikan keistimewaan hak khusus oleh Allah Ta'ala untuk menjaga atau menjalankan urusan sesuatu perkara secara tersendiri dengan kurniaan daripada Allah. Ada apa faham begitu? Sebab tu ada ayat sebut orang musyrikin i'tiqad berhala mereka mendatangkan mudarat dan manfaat. Dan ada ayat yang menafikan perkara tersebut. Apa maksud? Maksud menafikan orang musyrikin beriktikad berhala mereka boleh memberi manfaat dan mudarat, yakni dengan sendirinya. Yakni mereka tak iktikad. Tetapi dari sudut sebab, ya, mereka beriktikad bila kita sembah berhala ini, inilah menjadi sebab untuk kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Dan disebabkan kita tak sembah berhala ini, maka Tuhan akan murka dan dengan itu akan datanglah mudarat. Itu maksud. Atau kita kena tekankan sekali lagi bahawa maksud orang musyrikin tidak ataupun orang musyrikin berikrar dengan rububiyah Allah, yakni rububiyah mustaqillah, rububiyah tersendiri. Yang ini memang tidak ada orang i'tiqad begitu. Semua orang musyrikin i'tiqad mereka kepada sembahan mereka dari sudut sembahan tersebut boleh mendatangkan mudarat atau manfaat, atau sembahan tersebut boleh melindungi mereka, boleh menjaga mereka. Bukan dari sudut istiqlal, la min jihatil istiqlal. Bukan dari sudut sembahan itu memang dengan sendirinya boleh buat benda tersebut. Bukan. Bahkan mereka beriktikad dengan jelas sembahan itu adalah makhluk Allah. Tetapi dia adalah makhluk yang istimewa, yang special, yang kononnya Tuhan ada bagi dekat dia satu jajahan khusus atau otonomi khusus untuk dia buat benda tersebut dalam alam ni. Nas'alullah al-afiyah. So itulah i'tiqad orang musyrikin pada sembahan mereka. So sahlah untuk dinamakan sembahan mereka itu sebagai arbaban min dunillah. Dan Allah Ta'ala tidak guna semua sembahan orang musyrikin dengan kalimah arbaban. Datang penggunaan arbaban ini pada ayat ini malaikat dan nabi-nabi. Datang penggunaannya pada pendeta dan rahib-rahib. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan datang pada surah Yusuf. Nabi Yusuf kata kepada rakan dalam penjara, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Untuk memahami kenapa Allah Ta'ala gunakan arbaban kepada tiga golongan ini, yang menyembah malaikat, yang menyembah pendeta, yang padri dan juga pendeta, padri dan juga monk, rahib, dan yang menyembah Tuhan-Tuhan orang Mesir, the gods of Egypt. Kenapa? Kita kena faham apa i'tiqad mereka pada sembahan tersebut. Kalau kita pergi kepada the gods of Egypt, Tuhan-Tuhan yang diiktikad oleh orang Mesir dalam mitos mereka, mereka percaya di sana ada Tuhan yang paling agung namanya Ra'. Dan Ra' ialah yang dianggap tinggal di matahari. Kan? Ataupun biasa orang putih sebut Ra, Amun Ra. Tapi dalam bahasa Arab disebut Ra'. Tapi Ra' ini dia ada anak-anak yang ramai. Anak-anak inilah yang kemudiannya dianggap sebagai, mereka ni diberi otonomi oleh Ra' untuk
menguasai, ada yang menguasai Ayak, ada yang menguasai sekian, Firaun yang menguasai Mesir, menguasai kerajaan yang ni perintah kawasan sekian. See? Itu yang datang cerita mitos Tuhan berperang apa semua itu. Kan? So, depa ini arbab, Rab, dari sudut bukan la min jihatil istiqlal. Bukan makna mereka ini bersendiri dalam mentadbir alam, bukan. Tetapi mereka ini diiktikadkan oleh orang musyrikin, diberi kuasa oleh Tuhan yang besar, yang agung. Macam juga iktikad orang Yunani pada Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan yang paling besar, Zeus. Tetapi setiap Tuhan-Tuhan kecil yang di bawah daripada Zeus juga ada dia punya otonomi dia. Jadi mereka dari sudut otonomi itu akan ada kuasa tertentu. Sebab itu Tuhan kata, "Lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata." Kalau ada sembahan yang hak dalam alam ini, dalam langit dan bumi ini, akan rosak dan musnahlah ia. Sebab sembahan yang hak, pasal apa hang sembah dia? Pasal apa hang kata, contoh dalam kalau kita kata orang kafir tu sembah satu dewa, dia panggil dewa tanah masalahnya. Pasal apa hang sembah dewa tanah? Dia kata pasal dewa tanah ni yang menguasai tanah. So dia yang akan bagi tanaman ladang kita subur dan sebagainya. Pasal depa ni petani, so depa sembah dewa tanah. Satu lagi nelayan. Nelayan pula sembah dewa sungai, katalah. Hantu ayak. Kan? Pasal apa hang sembah dewa sungai? Dia kata dia yang jaga ayak sungai, bagi ikan, bagi apa semua. Kan? Taib. So macam itulah i'tiqad orang musyrikin. Tetapi mereka tak i'tiqad bahawa dewa tanah ini yang ciptakan alam, tak. Tentulah tidak. Kan? Tetapi dewa tanah ini mungkin cerita asalnya dia dulu seorang petani yang berjaya. Kemudian dia mati. Maka dianggap kalau kita nak pertanian kita juga hasil berlaku, disebabkan dia ni hidup, dia dulu masa dia hidup sebagai petani, dia telah pun diberkati oleh Tuhan. Kita kena jadikan dia perantara untuk kita minta kepada Tuhan supaya pertanian kita makmur dan maju macam dia dulu. Macam ada orang sembah dewa perang. Pasal apa dia jadikan dewa perang? Pasal dia ni masa hidup dia tak pernah kalah perang. Lepas dia mati, dia dianggap sebagai dewa perang. Jadi bila nak berperang, kena minta dekat dia lah. Bukan makna dia buat i'tiqad dia ni memang dulu Tuhan ciptakan alam ni, bukan. Tapi dia pun anggap Tuhan dah bagi dekat dia ni hak untuk menjaga hal ehwal peperangan. Tuhan dah bagi dekat dewa tanah hak untuk menjaga hal ehwal tanah. Tuhan bagi kepada hantu ayak hak untuk menjaga hal ehwal ayak. Macam itulah i'tiqad orang musyrikin, sama saja mana-mana pun. So dari sudut i'tiqad itu, maka hakikatnya mereka telah menjadikan sembahan mereka sebagai Rabb dengan makna pemelihara. Tetapi Rabb muqayyad, terikat pada bidang khusus yang mereka i'tiqad itu. Samalah malaikat. Kalau kita tengok orang Katolik, adakah dia setiap malaikat dia minta permohonan yang sama? Tak. Mikael ada khusus kerja dia. Gabriel ada benda dia. Setiap malaikat, Michelangelo masalahnya ada dia punya bidang dia masalahnya. So setiap malaikat itu sendiri ada bidang-bidangnya yang boleh diminta kepadanya benda tersebut khusus. Masalahnya Santa Claus, Saint Nicholas yang disembah oleh Katolik dan juga Ortodoks. Dia dikhususkan untuk menjaga kanak-kanak dan pelarih. Maksudnya orang meniaga kalau nak untung, bawa gambar Saint Nicholas, gambar Santa Claus. Dan juga untuk pelayar di laut, untuk selamat daripada pelayaran. Sebab apa? Di masa dia hidup, dikatakan Nicholas ini
seorang yang suka bagikan, dia adalah dia dedikasikan hidup dia untuk mengkristiankan orang daripada kalangan kanak-kanak, pelayar dan pelaut dan juga peniaga. Maksudnya dia suka bantu mereka ini untuk ajak mereka ni masuk Kristian. So bila dia mati, mereka i'tiqad kata dia adalah wali yang menjaga 3 golongan ini. Okay. Dan disebabkan dia mati pada 6 Disember dan Christmas pada 25 Disember, dan dikatakan dia di antara yang penyokong kuat untuk akidah Trinity masa persidangan Nikaya, wallahu a'lam, dikatakan begitu, maka diangkat sebagai lambang atau simbol kepada Christmas juga. So macam itulah cara. Tetapi mereka tak i'tiqad Saint Nicholas ini adalah setaraf dengan Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Holy Spirit atau Holy Ghost. Bahkan Tuhan yang 3 ini bagi mereka, walaupun dia Tuhan yang sama, tetapi dia ada function yang berbeza. Tuhan Bapa ialah functionnya yang mencipta alam. The creator of the heaven and the earth. The seeing and the unseeing things. Dia yang mencipta langit dan bumi, apa yang nampak, apa yang tak nampak. So mencipta kerja Bapa. Anak tugas dia menebus dosa dan juga menghisap, menghitung amalan manusia di hari akhirat untuk dimasukkan ke syurga siapa yang menyembah dia, dan dimasukkan ke neraka bagi siapa yang tak sembah dia. Holy Ghost, Holy Spirit, tugas dia menyampaikan wahyu, ilham, inspiration. Dia bagi kasyaf, dia bagi itu yang telah kita bahaskan dulu masa kelas kita dulu, masa kelas Muqarraratul Adyan, kelas hari Rabu juga. So kita dah bincangkan dulu secara detail masalah ini. So tak perlulah kita masuk lebih dalam lagi. So kesimpulan dia, kalau kita nak faham kenapa Tuhan gunakan kalimah arbabun pada setengah sembahan orang musyrikin, dari sudut ini, dari sudut mereka i'tiqad sembahan mereka itu ada hak penjagaan, ada hak pengawalan terhadap bidang tertentu dalam alam ini, tapi la min jihatil istiqlal, tetapi bukan dari sudut dia mampu sendiri dia, bukan, tetapi diberi oleh Allah Ta'ala pada anggapan mereka. Atau disebabkan dia telah mencapai satu tahap kedudukan. Nah, kalau kita kata macam dalam ajaran Hindu, jadi orang yang buat amal soleh sehingga dia mencapai, dia panggil moksha. Moksha dalam ajaran Hindu dia panggil moksha. Dalam ajaran Buddha yang famous dia panggil nirvana. Maksudnya dia sudah tidak lagi dilahirkan semula. Dia akan, maka atman dia, roh kecil dia akan kembali masuk ke dalam Brahman, ke dalam roh yang besar. Itulah Tuhan. So bila roh ini, atman ini kembali masuk ke dalam Brahman, apa dia akan jadi? Sama ada, dia kata 3 keadaan. Sama ada dia akan tinggal bersama dengan Brahman. Maksudnya roh itu kekal. Dia ada tapi dia duduk dengan Brahman. Atau Brahman akan bagi dia satu kerja, tugas. You see? Dia kata apa? Brahman akan bagi dia satu kerja, tugas dalam alam ini untuk dia uruskan. Atau dia akan jadi Brahman, sebahagian daripada Brahman. Dia bersatu dengan Brahman. So ini yang paling tinggi, wahdatul wujud. So nampak? So, sebab itu kalau dalam Upanishad masalahnya, kenapa disembah Agni, api, Bayu, angin, Surya, matahari? Sebab dia kata 3 benda ini telah mengenali hakikat Brahman. So dia dekat dengan Brahman, dan Brahman bagi dia tugas. Api ada tugasnya, angin ada tugasnya, Surya, matahari ada tugasnya. So disembah. Datang pesta Pongal, dimasak susu untuk bagi dekat Surya, matahari. Jadi itu kita kena faham orang musyrikin punya pola fikir, i'tiqad mereka terhadap sembahan mereka.
So kalau kita faham perkara tersebut, kita fahamlah kenapa Allah Ta'ala gunakan kalimah arbaban. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan mereka tidak akan menyuruh kamu mengambil malaikat dan nabi-nabi sebagai Rabb. Yang dimaksud Rabb ini sembahan. Demikian juga Nabi. Kalau kita tengok orang Sufi masalahnya, dia i'tiqad ada Nabi yang menjaga tumbuh-tumbuhan macam Nabi Ilyas, siapa kata. So bila nak pergi ambil daun pokok nak buat ubat, kena minta izin dekat Nabi Ilyas. Sekian nak kena minta izin dekat Nabi Khidir. Ada benda sekian nak kena minta izin dekat Nabi Nuh. Kan? Pasal apa mereka minta izin dekat Nabi tertentu untuk benda tertentu? Bukan makna mereka i'tiqad Khidir, Ilyas dan Nuh ini memang Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam. Bukan. Tapi mereka kata dia dah ada hak jagaan khusus. Itu contoh i'tiqad yang dekat dengan kita, i'tiqad orang Melayu dalam perbumahan. Kalau kita kata pasal Nabi-Nabi. Kalau kita masuk pada orang Sufi, samalah juga. Nah. So kadang-kadang bila kita faham i'tiqad orang musyrikin ini, dia membantu kita banyak untuk faham makna tafsiran Al-Quran dari sudut adian, dari sudut agama. So nampak kenapa tepat Allah Ta'ala pilih perkataan arbaban di sini. Allahu Akbar kabira. Kemudian wa dalilul anbiya'i wa qauluhu ta'ala, dan dalil disembah juga para nabi, walaupun sebenarnya dalil yang Ali Imran ayat 80 tadi dah boleh pakai juga untuk nabi-nabi, sebab Tuhan sebut wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba, tapi musallih nak pelbagaikan dalil. Dalil Nabi ialah wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Tuhan kata, dan ingatlah ketika mana Tuhanmu berkata kepada Isa anak laki Maryam, adakah engkau yang suruh orang, anta qulta linnasi takhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, adakah engkau yang suruh manusia sembah kamu dan mak kamu selain daripada Allah? Adakah kamu, hai Isa anak laki Maryam, kata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah? Dan ayat ini sesuai, boleh dipakai untuk dalil Nabi dan juga orang soleh. Tapi mungkin akan bawa satu lagi dalil lain untuk orang soleh. Sebab Maryam ialah wanita salihah. Kenapa Katolik dan juga Katolik dan juga Ortodoks? Maka orang Protestan dia pun tak sembah Maryam. Tapi orang Katolik paling besar sekali ialah yang penyembah Maryam. Dan juga Ortodoks. Pasal apa mereka suka sembah Maryam? Pasal mereka kata Maryam wanita suci yang telah mengandungkan siapa? Yang kita dah belajar dulu dalam kelas Muqarranatul Adyan hari Rabu juga. Sembah siapa? Pasal apa Maryam tu suci? Pasal dia mengandungkan Tuhan. Sebab mereka kata Maryam adalah Theotokos, ibu Tuhan. Theo Tuhan, Tokos ibu. Nas'alullah al-afiyah. Sebab orang Nasrani khilaf. Ketika Maryam mengandungkan Isa, dia mengandungkan siapa? Adakah dia mengandungkan makhluk yang kemudiannya akan keluar dan jadi Tuhan? Atau yang dalam perut dia tu Tuhan sebenarnya? So di sisi Katolik, yang dalam perut Maryam itu Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Ala kulli hal. Itu kita dah bahaskan dulu detailnya. Khilaf mereka dan semuanya itu kita dah bincangkan beberapa tahun yang lepas. Baik. Apa nama? Jadi mereka sembah Maryam atas sebab itu. Mereka jadikan Maryam sebagai perantara syafaat. Syafaat.
logiknya begitu simple macam kita dah sebutkan. Kita kalau nak minta sesuatu kepada seseorang, siapakah orang yang paling senang kita nak suruh dia cakap bagi pihak kita yang orang tu takkan bantah orang tersebut? Siapa dia? Mak dia. Mak dia. Takkanlah anak nak bantah cakap mak. Kan? Jadi atas logik itu dia berkata kalau kita nak minta dekat Tuhan supaya pasti nak make sure yang kita minta itu Tuhan akan bagi, kita nak suruh siapa cakap kat Tuhan? Dia berkata tak ada hal lain kecuali mak dia lah. Takkan Tuhan nak lawan cakap mak dia? Itu logik dia faham. Nasallallahu al-afiyah. Dia perkiaskan Tuhan dengan makhluk. Syirik tamthil, syirik penyamaan Tuhan dengan makhluk. Tak. Jadi kata Nabi Isa alaihi salatu wasalam, qala subhanak. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tidak boleh, tidak patut bagiku bercakap benda yang bukan hakku. Ma laysa li bihaqqin. Yani bukan aku sembahan yang sebenar, tidak. Tak boleh aku cakap macam itu ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku cakap engkau dah tahu ya Allah. Kalau betul aku cakap engkau boleh azab aku. Engkau tahu, engkau maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, tapi aku tak boleh tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lah yang maha mengetahui segala yang ghaib. Ini dalil bahawa orang musyrikin. Siapa musyrikin di sini? Ialah Nasara. La'anahumullah wa qabbahahum. Orang Nasrani menyembah Isa alaihissalam. Menyembah Isa alaihissalam. Dan Isa siapa? Isa Nabi. Nabiyun min anbiya'illah wa rasulun min rusulillah. Rasul ulul azmi min rusul. Nabi yang mulia, Nabi yang diangkat kedudukannya oleh Allah Ta'ala. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'idul ladhina taba'uka fawqa ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala dah janji kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia akan angkat derajat orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa dan akan memenangkan mereka ke atas golongan yang kafir sampai hari kiamat. Siapa orang yang beriman dengan Nabi Isa, yang menjadi pengikut Nabi Isa yang Allah akan angkat derajat mereka ini, tidak lain tidak bukan kita orang Islam. Kita orang Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana Nabi Isa alaihissalam tugasnya apa dia? Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Dan ingatlah ketika mana Isa anak laki Maryam kata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu untuk membenarkan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, untuk aku menegakkan hukum Taurat. Karena kamu dah tinggal, kamu dah bangkang ajaran Taurat, wahai orang Bani Israel. Jadi aku diutuskan Tuhan untuk menghidupkan semula hukum Allah, At-Taurah. Maka Tuhan turunkan kepada Isa kita Injil, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan kitab yang sebelumku, iaitu Taurat. Wa mubashshira, dan tugas kedua aku, wa mubashshiran bi rasulin, dan untuk aku bagi kamu khabar gembira bahawa telah dekatlah zaman seorang rasul yang akan datang selepasku, betul-betul lepas aku. Sebab itu di antara nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam tidak ada nabi lain. Wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di, yang datang betul-betul lepas aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, hinda kullil umam, Parakletos. Kan?
yang dipuji oleh semua umat. Dalam bahasa Greeknya disebut Parakletos. Parakletos terjemahan dia dalam bahasa Arab Muhammad ataupun Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihissalam yang benar mengikut dia adalah orang yang ikut Nabi SAW. Ala kulli hal, ini dalil bahawa ada Nabi yang disembah. Ada Nabi yang disembah. Yang dianggap Nabi ini adalah perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Sebab dalam konsep Kristian, kenapa Isa ini disembah? Kerana dia adalah perantara dalam doa. Kemudian mereka bincang, kenapa dia jadi perantara? Kita kena faham. Pertama sekali, orang Kristian i'tiqad Isa adalah perantara dalam doa. Kemudian mereka bincang, kenapa dia perantara? Jawapannya tidak lain tidak bukan kerana dia orang saleh. Dan orang saleh dalam kalangan Bani Israel, mereka suka panggil sebagai anak Allah, Ibnullah. Sebab itu banyak dalam Taurat, dalam Old Testament, Nabi dan orang saleh yang digelar sebagai anak Allah, Allah, son of God. Tapi disebabkan Isa tidak ada bapa, maka mereka anggap Isa adalah anak Tuhan yang sebenar. Berbanding orang lain yang jadi anak angkat saja. Nasallallahu al-afiyah. So, ala kulli hal, ini adalah rentetan bagaimana mereka mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Isa AS. So, maknanya ada Nabi yang disembah. Bukan Nabi Isa saja. Ada Nabi-Nabi lain lagi juga. Dan orang sufi pada hari ini menyembah Muhammad SAW, menyembah Rasul kita Muhammad SAW. Adakah itu akan menyelamatkan mereka daripada dihukum sebagai musyrikin? Tentulah jawapannya tidak. Kerana tidak ada beza kamu sembah Isa kah, kamu sembah Muhammad kah, kamu sembah Adam kah, kamu sembah Nuh kah, Ibrahim kah, alaihimussalatu wassalam, tetap hukumnya syirik. Jadi kalau Tok Bomo orang Melayu tadi sembah Nuh, sembah Khidir, sembah Ilyas, adakah itu menyelamatkan dia daripada syirik? Dia kata kami tak buat berhala Nabi Ilyas. Kami just bila kami nak ambil pokok, nak buat ubat, kami katalah minta izin Nabi Ilyas. Nas'alullah al-afiyah. So kita kata tak. Itu tidak menyelamatkan kamu daripada syirik. Semata-mata kamu memanggil, menyeru Nabi Ilyas secara ghaib, minta izin dia nak ambil pokok, nak buat ubat, maka itu adalah syirkun akbar. Kerana kamu telah minta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah al-afiyah. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Mereka itu seru. Siapa mereka yang pertama? Sembahan. Yang mereka itu seru. Siapa yang mereka itu seru? Orang musyrikin. Yabtaguna, mereka itu juga mengharap. Siapa mereka itu juga? Yang disembah balik. Yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Mereka juga mengharap kedudukan yang dekat di sisi Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Allah Ta'ala. Ayyuhum aqrab, mereka berlumba-lumba siapakah di kalangan mereka yang lebih dekat dengan Tuhan. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah, dan mereka takut azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Tuhanmu itu senantiasa diawasi dan digeruni. So ayat ini Allah Ta'ala menceritakan keadaan sembahan orang musyrikin. So Allah kata, sembahan orang musyrikin, yang orang musyrikin duk sembah itu, apa yang mereka minta kepada sembahan mereka? Supaya sembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Untuk sembahan itu, upgrade kedudukan mereka di sisi Allah dan bawa hajat mereka kepada Allah. Tuhan kata, orang yang mereka sembah itu sendiri, duk beribadat hanya kepada Allah,
nak minta supaya mereka juga dapat kedudukan yang dekat kepada Allah. Maknanya siapa yang disembah ini? Orang salih. Orang salih. Seperti Al-Lat dalam kalangan orang musyrikin Mekah. Mereka sembah Al-Lat. Al-Lat siapa? Orang salih. Kaum Nabi Nuh alaihissalam. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan katalah kaum Nuh, janganlah kamu tinggalkan sembahan-sembahan kamu. Jangan kamu tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Siapa dia? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asma'u rijalun salihina. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. Ini adalah nama-nama orang salih daripada kaum Nuh. Nama-nama orang salih daripada kaum Nuh. Falamma halaku, bila mereka ni semua meninggal dunia, mati, wafat, awha asyaitanu ila qaumihim insibu أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا فيها أنصابا. Syaitan wahyukan, syaitan bisikkan kepada kaum mereka, buatlah di tempat-tempat ibadat mereka ini tugu-tugu peringatan dengan tujuannya supaya kamu ingat dan kamu teladani tokoh-tokoh ini dalam ibadat mereka. Walam tu'bad, dan tidak disembah. Hanya dijadikan tugu peringatan. Siapa nak salat, pergi salat dekat tempat yang Wad pernah salat. Siapa nak duduk zikir, pergilah berzikir dekat tempat Suwa' pernah berzikir. Macam tu. Ataupun pergi dekat kubur mereka dan beribadat dekat kubur mereka untuk memberikan galakan dan semangat untuk beribadat. Ataupun buat letak gambar mereka di rumah, patung mereka, tugu peringatan. Supaya bila kita tengok benda ni, kita teringat, oh ni sini dululah tempat Wad ni duduk solat, jadi kita pun kena solat macam dia juga. Itu maksud syubhat yang syaitan bagi kepada kaum dia. Falamma halaka ulaik wa nusikha al-ilm ubidat. Tetapi bila dah mati generasi yang pertama, datang generasi-generasi belakangan dan dilupakan ilmu, wa nusiyal ilmu ubidat, maka disembahlah semua ini. Maka syaitan datang dan bisikkan kali kedua. Syaitan kata, inilah dia. Melalui mereka inilah nenek moyang kamu diberi hujan dan sebagainya. Mereka minta kepada orang mati ini akan sampaikan kepada Allah. Nas'alullah al-afiyah. Jadi, disembah orang salih. So, kadang nak cerita orang sufi kata, hak kami semua ni tok wali. Ya, inilah dia syirik orang umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Inilah dia syirik orang musyrikin jahiliyah. Mereka menyembah orang salih. Nas'alullah al-afiyah. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. Dalil mereka menyembah batu, pokok, kayu-kayan ialah firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza. Apakah kamu tidak melihat, hai Muhammad, Lata dan Uzza, wa manata thalithata al-ukhra, dan Manah yang ketiganya? Apa dia tiga benda ini? Al-Lat ialah kubur ataupun batu besar yang diletakkan di atas kubur seorang lelaki salih namanya, yang dikenali sebagai Lat. Sebab Lat sebab dia uli tepung buat makan untuk orang jemaah haji. So bila dia mati, mereka berukuf, mereka duduk dekat kubur dia, beribadat di situ, akhirnya mereka sembah dan mereka buat binaan di atas kubur dia. So binaan itu dikenali sebagai Lat dan kuburnya juga sebagai Lat.
Dan orang mati itu dikenali sebagai Lat juga. So Lat tu ada 3 benda. Binaannya ataupun batu yang di dekat kubur dia itu, kuburnya sendiri dan juga dia tu. So itu batu. Yang kedua, Al-Uzza. Apa dia Uzza? Pokok besar. Yang ada penjaga, ada jin duk jaga. Atau bomo duk jaga. Yang Nabi SAW hantar sahabat untuk tebang pokok tersebut masa Fathu Makkah. So Al-Uzza pokok besar. Dan apa dia Manah? Apa dia Manah? Manah ialah batu besar di antara Madinah dengan Makkah. So bila orang daripada Madinah datang, orang Arab jahiliyah, mereka akan lalu dekat satu batu besar di tengah-tengah padang pasir. Di situ mereka akan sembelihkan korban untuk batu tersebut. Maka dinamakan dia sebagai Manah. Pasal apa Manah? Pasal banyaknya darah yang ditumpahkan pada batu tersebut. Allahul Musta'an. So, dia adalah pokok dan batu. Yang bukan diukir pun. Batu yang kekal, batu. Tepi tengah jalan. Pokok yang kekal sebagai pokok. Dan hadis Abi Waqid Al-Laysi, riwayat At-Tirmidzi. Abi Waqid Al-Laysi kata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunna hudatsa'u ahdin bi kufr. Kami pergi satu musafir dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami ni baru masuk Islam, baru tinggal kufur masa Fathu Makkah. Nak pergi perang ke Hunain. Jadi dia kata walil musyrikin sidratun, dan orang musyrikin mereka ada satu pokok bidara, sidratun. Ya'kifuna indaha, yang mana mereka akan pergi berukuf, duduk keliling dekat pokok itu. Macam kita i'tikaf dalam masjid lah. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka akan gantung senjata-senjata mereka kalau nak pergi perang. Mereka akan berhenti dekat pokok bidara ini. Mereka akan duduk di situ, duduk diam, beriktikaf, dan mereka akan gantung senjata mereka di pokok itu untuk mendapatkan berkat, tabarruk. Yuqalu laha Zatu Anwat. Namanya Zatu Anwat. Pasal apa Zatu Anwat? Pasal banyak tempat gantung senjata kat pokok itu. Famararna bisidrah. Lalu kami pun masa nak pergi perang itu, kami lalu ke pokok itu yang sama. Maka kami kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana Zata Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Buatlah kami satu juga pokok macam ini. Ya Rasulullah, kami nak juga. Nak tabarruk dengan pokok juga. Pasal baru masuk Islam. Tapi mereka tahu tak boleh, orang musyrikin buat tak boleh. Jadi kod-kod dalam Islam pun ada version Islam. Dia pun tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak dalam Islam ni, dalam ajaran kamu, hak sama macam orang musyrikin ni? Maknanya kalau kita gantung tu, Tuhan bagi berkat dekat senjata kita. So kita perang, kita menang. Kan? Apa Nabi kata? Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qawmun tajhalun. latattabi'unna sanana man kana qablakum. Nabi SAW kata, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innahu sunan. Sesungguhnya ini adalah jejak langkah orang musyrikin. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kamu bercakap ini, kamu apa yang kamu minta ini, demi Tuhan yang nyawaku berada dalam tangannya. Kama qalat banu Israel li Musa. Sama macam permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Lepas mereka lintas laut, mereka jumpa satu orang duk sembah berhala. Satu kaum duk sembah berhala. Mereka kata apa dekat Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatlah kami satu sembahan juga, hai Musa, macam mana kaum ni ada patung berhala duk sembah. So Nabi samakan permintaan mereka untuk dapatkan Zatu Anwat sama macam permintaan Bani Israel untuk dapatkan patung berhala untuk disembah. Nas'alullah al-afiyah.
Qala innakum qaumun tajhalun. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Nabi Musa kata kepada kaumnya, kamu ni orang yang jahil. Dan lalu Nabi tutup hadis ini, Nabi kata, kamu akan ikut jejak langkah orang sebelum kamu. Nabi kata, akan datang umatku nanti di belakang hari yang akan buat benda ini. Nasallallahu al-afiyah. Akan ikut sunan, jejak langkah orang jahiliyah. So hari ini kita tengok banyak orang Islam pergi gantung love lock, kan? Buat kunci kat pagar. Kononnya untuk kekal bahagia. Pergi buat pokok, gantung dekat pokok ni apa hajat, apa saja wishes yang you nak, you tulis dekat kad, gantung dekat pokok ini. Nasallallahu al-afiyah. Walaupun mungkin mereka buat itu suka-suka, mereka buat itu tidak ada maksud, tetapi perbuatan itu tasyabbuh, meniru perbuatan orang musyrikin. Nasallallahu al-afiyah. Poin daripada hadis ini, dan hadis ini kita dah bincangkan dulu dalam kitab Tauhid, bab tabarruk, apa dia punya perincian dia apa semua, boleh rujuk balik dekat kitab Tauhid. Maksudnya musannif bawa di sini, ini dalil bahawa di antara benda yang orang musyrikin jahiliyah sembah ialah pokok yang mereka gantung padanya senjata mereka untuk dapatkan berkat daripada Allah Ta'ala. So ini maknanya sembahan tidak terhad kepada berhala sahaja. Sembahan tidak terhad kepada berhala sahaja. Bahkan ada sembahan-sembahan yang bukan dalam bentuk berhala. So ini dalil yang dibawa oleh musannif rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahawa memang sembahan, kalau kamu nak bagi alasan kami tidak syirik sebab kami tak sembah berhala, tak jadi alasan. Sebab berhala bukanlah punca ia dihukum syirik, tetapi ia hanya satu bentuk sembahan. Yang jadi syirik itu kamu menyembah selain Allah, tak kiralah apa benda yang kamu sembah. Batu yang diukir kah, kayu yang diukir kah, yang tak diukir kah, orang kah, kubur kah, apa benda yang nama makhluk kamu sembah selain daripada Allah, makanya hanya adalah syirkun akbar. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian kata musannif rahimahullah, al-qa'idatur rabi'ah. Kaedah yang keempat, yang terakhir. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Bahawasanya musyrikin zaman kita, siapa musyrikin zaman kita? Orang sufi, orang sembah kubur, tasawuf ini, syirik mereka lebih berat, lebih tebal daripada syirik orang jahiliyah yang awal. Kerana orang jahiliyah yang awal, syirik mereka hanya waktu mereka senang. Ketika mereka dalam kesusahan yang betul-betul susah, ditimpa bencana, dalam keadaan mereka sedang dalam bencana, mereka hanya memohon kepada Allah untuk dilepaskan daripada bencana tersebut. Sedangkan musyrikin zaman kita, baik dalam keadaan susah ataupun senang, senantiasalah dengan syirik. Orang sufi waktu bila pun syirik. Nasallallahu al-afiyah. Tidak ada masa yang dia tak syirik. Kan? والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Dalilnya firman Allah dalam suratul Ankabut ayat 65 ini. Dan apabila mereka siapa mereka? Orang musyrikin Makkah menaiki kapal laut fil fulki, lalu datang ombak ribut membadai kapal mereka terumbang-ambing. Apa mereka akan buat? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya menyeru Allah, memohon kepada Allah, mengikhlaskan baginya doa. Sebab mereka tahu akhirnya kalau dah macam ni keadaan, hantu ayak kah, jin kah, malaikat kah, dah tak boleh buat apa dah.
So kena minta balik kepada Tuhan yang asal. Siapa dia Tuhan asal? Allah Ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Tapi bila kami dah selamatkan mereka balik ke daratan, dah selamat, dah selesai, mereka kembali buat syirik balik dalam ibadat mereka. Nas'alullah al-afiyah. Ini orang musyrikin jahiliyah Makkah. Ada waktu-waktunya yang mereka tidak akan minta melainkan kepada Allah. Sebagai misal, orang musyrikin jahiliyah, mereka tak pernah sembah Kaabah. Punya banyak benda mereka sembah, mereka tak pernah sembah Kaabah. Pasal Kaabah untuk Allah. Nampak tak? Okay. Allahu Akbar kabira. Dalam banyak ibadat-ibadat, mereka tak pernah tawaf melainkan untuk Allah. Tawaf di Kaabah saja, mereka tak tawaf kubur apa semua. Nasallallahu al-afiyah. Kalau mereka di luar daripada Mekah saja, mereka tawaf berhala ataupun tanah yang mereka gumpal daripada tanah, mereka buat gumpalan tanah, mereka perah susu unta atau kambing, bagi pejat, lepas tu mereka tawaf. Nasallallahu al-afiyah. Tapi nak cerita kata orang musyrikin zaman ini lebih dahsyat syiriknya. Ini satu bentuk yang disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Antara bentuk-bentuk kenapa syirik orang zaman sekarang lebih dahsyat daripada orang dahulu, daripada musyrikin jahiliyah adalah yang pertama yang disebut di sini, orang musyrikin jahiliyah, syirik mereka ketika senang, ketika susah mereka ikhlaskan doa. Adapun syirik orang sufi mutaakhirin sepanjang masa. Yang kedua, musyrikin yang terdahulu menyembah bersama dengan Allah itu makhluk yang memang dekat kedudukannya dengan Allah, atau pokok atau batu yang tidak ada dosa. Sedangkan orang musyrikin pada zaman kemudian menyembah bersama Allah itu orang yang jelas fasik dan fajir. Sama ada orang itu memang jelas semasa hayatnya dia seorang yang zalim, pemakan cukai, ataupun orang yang hidupnya dikenali sebagai musyrik kepada Allah, penganut ajaran wahdatul wujud, kemudian didakwa sebagai wali. Ataupun orang tu ada yang setengah-setengah sembahan orang musyrikin sufi ni. Kita bayangkan, ada tok wali mereka disembah pasal apa? Pasal dia masuk kencing dalam masjid. So dia wali. Ada yang berkhutbah, naik khutbah telanjang, pergi atas mimbar, maka dia wali. Pasal apa? Dia wali majzub. Wali gila. Akal dia kena tarik dengan Tuhan. So kita sembah. Nas'alullah al-afiyah. Yang ketiganya, orang musyrikin yang awal jahiliyah beriktikad bahawa apa yang mereka amalkan daripada syirik menyalahi dakwah Rasul. Mereka tahu kata ajaran kita ni, yang kita dok buat ni berbeza, berlawanan dengan apa yang Muhammad SAW ajak kita. Adapun orang musyrikin pada zaman kita ini mendakwa kata mereka lah aswaja. Mereka lah ahli sunnah wal jamaah pula, bukan dekat Islam. Nas'alullah al-afiyah. Mereka pula ahli sunnah wal jamaah. Sampai pula orang Hindu pula boleh betulkan kata ni yang apa? Yang duk bela Zakir Naik ni lah Wahabi, yang tak setuju dengan Zakir Naik ni ahli sunnah wal jamaah. Allahu akbar kabir, sampai teratur. Nak kata tahap bersekongkolnya mereka dengan orang musyrikin. Tapi dalam masa yang sama mereka mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah, bahkan na'udzubillah min zalik. Ini adalah penipuan yang sangat dahsyat. Yang keempat, orang musyrikin jahiliyah tidak mensyirikkan Allah dalam pemilikan dan pengurus aturan yang umum dalam alam ini. Tidak ada. Macam kita dah sebut tadi, mereka i'tiqad berhala sembahan mereka itu ada kuasa pada benda tertentu. Kalau kita kata dewa tanah, tanah saja. Dewa api, api saja. Dewa angin, angin saja. Tapi kalau yang cerita alam keseluruhannya, bila datang bencana, pasal apa mereka pergi kepada Allah? Pasal mereka tahu hak ni yang boleh menarik balik rancangan dewa angin untuk buat ribut masalahnya bagi i'tiqad orang musyrikin jahiliyah masa tu, ialah Allah Ta'ala saja. Pasal Allah Tuhan yang sebenar. Tuhan asal. Adapun orang musyrikin pada zaman kita, mutaakhirin, menjadikan bagi sembahan mereka itu tasarruf am dari seluruh alam ini. Dalam akidah orang sufi, dia ada akidah wali qutub, wali ghauth.
Wali kutub ni dia kata, lepas Allah Ta'ala cipta alam ni, Allah serah dekat alam ni dekat dia. So alam ni Tuhan dah tak ambil tahu, wali kutub inilah yang menguruskan. Nas'alullah al-afiyah. Dalam ajaran wahdatul wujud, dia kata hakikatnya akhirnya yang mengurus atur alam ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Muhammad namanya yang zahir, Allah namanya yang batin. Nas'alullah al-afiyah. Allahul musta'an. So ini syirik yang lebih besar daripada syirik orang jahiliyah. Yang kelimanya, kebanyakan orang musyrikin yang mutaakhirin menyeru sembahan-sembahan mereka dari sudut istiqlal. Ya, memang dia pun i'tiqad. Masalahnya orang yang menyembah Abdul Qadir Jilani masalahnya. Dia pun i'tiqad Abdul Qadir Jilani ni wali kutub. Apa makna wali kutub? Yakni dia yang mentadbir alam, yang menghidupkan, yang mematikan. Nas'alullah al-afiyah. Bukan macam orang musyrikin jahiliyah. Mereka tak pernah i'tiqad macam ini pada mana-mana sembahan mereka. Yang ke-6, kebanyakan syirik orang yang musyrikin terdahulu dalam uluhiyah. Adapun musyrikin pada zaman kemudian, mereka syirik dalam uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, semua benda. Yang ke-7, musyrikin zaman kemudian menganggap syirik adalah hak sembahan-sembahan mereka. Maknanya, kalau kita tak mau sembah Nabi, kita tak hormat Nabi. Ini tuduhan mereka kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, mereka ni tak mau sembah Nabi, tak hormat Nabi, tak sayang Nabi. Mana mereka jadikan itu adalah hak yang memang patut dapat kepada sembahan mereka. Orang musyrikin jahiliyah, mereka tak pernah anggap itu. Mereka yang bagi dekat sembahan mereka. Sembahan mereka, mereka tak pernah kata sembahan tu memang minta ataupun memang sepatutnya macam ini cara, tak. Tapi mereka anggap inilah cara kami. Allahul musta'an. Yang ke-8, orang musyrikin jahiliyah yang terawal mengakui akan syirik mereka dan menamakannya sebagai ibadat. Mereka mengaku ini adalah syirik. Bagi mereka syirik tak salah. Tapi mereka kata ni syirik. Abu Lahab, Abu Jahal mengaku perbuatan ini syirik. Adapun orang musyrikin zaman sekarang, mereka menganggap syirik mereka adalah cinta. Cinta Nabi, cinta Rasul, cinta wali. Dan bukan syirik. Dan mereka tak kata syirik. Mereka kata ni tauhid pula. Allahul musta'an. Dan sampai kata ni bukan ibadah pula. Mereka kata ni bukan ibadah, ni doa. Macam tu pula. Allahul musta'an. Ke-9, orang musyrikin jahiliyah yang awal, mereka hanya memohon kepada sembahan-sembahan mereka hajat-hajat dunia, rezeki, sihat. Kebanyakanlah majoriti mereka. Sebab majoriti mereka tak percaya akhirat. Adapun orang musyrikin zaman kita, dunia dan akhirat. Macam kata Busiri. Wa min judika dunya wa dharratiha. Di antara kemurahan, limpahan kurnia kamu ya Rasulullah, dunia dan akhirat. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah min dhalik. Syirik orang yang ke-10, syirik orang yang terdahulu, yang terawal, mereka masih lagi mengagungkan Allah dan mendahulukan Allah. So mereka tak berani bersumpah palsu atas nama Allah. Tapi mereka sanggup bersumpah palsu atas nama berhala. Adapun orang musyrikin zaman kita, mereka boleh sumpah bohong atas nama Allah. Tapi tak berani sumpah palsu atas nama berhala dan untuk wali. Nas'alullah al-afiyah. Mereka lebih menghormati maulid-maulid yang bid'ah yang mereka buat daripada salat jamaah yang disyariatkan. Sebab tu mana ada orang asam Jawa ni, dia kalut kalau orang tak pergi sembahyang jemaah. Yang dia kalut orang tak mau baca Yasin malam Jumaat, orang tak mau main maulid. Yang ni Wahabi. Orang kutu berhak tak pergi sembahyang maghrib duduk tepi jalan, tak ada pula, tak kena apa. Tapi kalau kita nak mengaji Quran dan Sunnah, mengaji ajaran Islam yang sahih, yang ni tak boleh. Yang ni kena tangkap. Kutu berhak duduk tepi jalan waktu maghrib, tak main sembahyang, tak ada pernah tampak kena tangkap pun. Kan? Mereka tak hormat agama. Mereka hormat ajaran mereka saja. Allahul musta'an. So inilah di antara wajah-wajah kesyirikan yang lebih berat daripada syirik orang jahiliyah. Nas'alullah al-afiyah. So inilah 4 kaedah yang menjadi garis pemisah di antara tauhid dan juga syirik. Mudah-mudahan dengan kita memahami 4 kaedah ini, kita akan lebih faham, dan ditambah dengan apa yang telah kita pelajari dahulu daripada kitab tauhid, mestilah sebab kitab tauhid penerangan kita lebih luas dan lebih panjang. Tentulah kalau orang yang betul-betul nak faham masalah ini, dia kena dahului
dengan mengikuti balik kelas-kelas kita di Kitabut Tauhid, kemudian barulah dia follow ataupun selepas dia dengar kelas Qaid Arba' ini, dia tambah lagi dengan kelas Kitabut Tauhid, barulah dia akan lebih nampak dan lebih faham masalah ini insya-Allah taala. Dan juga kelas yang akan datang kita akan sambung pula pengajian kita dalam kitab yang baru, iaitu kitab Nawaqidul Islam. Perkara-perkara yang membatalkan Islam insya-Allah taala. Tak ada soalan Tak nampak soalan masuk. Sekejap Ada? Ada, sekejap. Boleh ada masa lagi? Ingat masa dah habis. Ya, soalan berkenaan dengan rabitah. Rabitah yang diamalkan dalam sebahagian tarikat sufi. Adakah rabitah ini syirik? Ya, rabitah adalah syirik. Membayangkan wajah guru ketika beribadat. Kerana itu maksudnya dia menghadapkan ibadatnya kepada gurunya. Dan ini adalah syirkun akbar. Ini adalah syirik akbar. Nas'alullah al-afiyah. Orang musyrikin, kalau dia nak beribadat dan di depan dia tak ada berhala yang dia sembah, apa dia buat? Inilah juga dia buat, dia bayangkan. Macam orang Kristian bayangkan salib. Nas'alullah al-afiyah. Sama lah. Apa beza? Sama saja. Setujuan dia bayangkan wajah guru dia tadi adalah untuk dia tawajuh. Dia menghadapkan. Lepas tu dia panggil tawajuh. So rabitah ni dia ada dua. Satu dia kata rabitah guru, satu rabitah kubur. Ni kita dah bahaskan pembahagiannya, perinciannya masa kita bincang tentang tarikat Naqsyabandiyah. Sebab Naqsyabandiyah yang makruf buat benda ni. Kan? So kita dah bincangkan dulu masa kelas ajaran pemikiran Islam di Malaysia, kita dah bahaskan tentang Naqsyabandiyah ni, boleh rujuk balik perinciannya. Tapi kesimpulannya, ya, ianya adalah syirkun akbar. Syirik besar. Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh-contoh syirik orang sekarang di Malaysia banyak, itu kita dah sebutkan banyak juga dalam kelas Kitabut Tauhid, kita dah bincangkan. Dan kita dah sebut tadi dalam kelas sejumlahnya. Dan tadi soalan pertama pun kita dah sebut tadi contoh syirik rabitah. So, soalan yang kedua ni terlalu besar dan luas untuk kita sebut. Kita dah sebut dan kita akan sebut lagi insya-Allah lebih banyak pada kelas yang akan datang, kelas Nawaqidul Islam biiznillah taala. Bagaimana ada adat di suatu tempat yang menghormati orang yang lebih tinggi kedudukan dengan memegang kaki. Pegang kaki maksudnya macam mana? Kalau dia pegang kaki dan dia tidak sujud, tak ada apalah. Tapi kalau dia pegang kaki dengan cara tunduk sujud, tak boleh. Sujud di sini adalah sampai kepada had ar-ruku'. Kalau sampai ke tahap rukuk, tak boleh. Tapi kalau dia tunduk ke bawah dan dia pegang kaki ataupun dia cium lutut mak ayah dia, tanpa dia tunduk sujud atau tunduk rukuk, dia duduk di bawah, mak ayah dia macam duduk atas kursi, dia duduk di bawah, dia main kat kaki mak ayah dia, cium lutut. Itu penghormatan yang baiklah. Penghormatan yang baik. Cium kaki mak ayah. Ini adat yang makruf dalam kalangan orang Arab. As long as dia tidak ada bentuk penyembahan, tak nampak macam dia tunduk kepala dia kepada mak ayah dia macam tunduk dalam salat. Maksudnya daripada had rukuk sampai ke bawah. Kan? Tapi kalau macam orang salam kan, kalau dia tarik tangan mak ayah dia ke atas dan dia cium ataupun dia duduk di bawah, mak ayah dia duduk di atas kursi, dia duduk dan dia salam dan dia cium tangan, baguslah. Tapi kalau dia terpaksa rukuk macam itu untuk cium tangan, maka itu dilarang. Pasal dia akan tunduk di depan orang tersebut seperti had rukuk. So cara tu, cium tangan tak salah. Nak cium kaki mak ayah tak salah. Tapi cara kita nak cium itu jangan dalam bentuk kita turun di depan dia seolah-olah macam kita nak sujud dekat dia. Itu dilarang. Dan hukumnya kalau kita buat itu jadi haram lah. Tapi kalau kita cium kaki, cium tangan mak ayah, itu di antara tanda rahmat dan tanda kasih sayang seorang anak kepada mak dan ayah. Itu wajar digalakkan sebagai tanda hormat, dan tapi dengan cara yang tidak menimbulkan syubhah. Dengan cara yang tidak menimbulkan syubhah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu dulu untuk kelas kita pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.